Baik. Kita masih berada di dalam bab berkaitan dengan sunat wudu. Kita berada pada muka surat 71. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, Imam Al-Ghazali telah menambah lagi doa ini selepas doa-doa tadi. Baik. Sebelum kita nak mula berwudu, kita disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Bismillah. Jadi sekurang-kurang lafaz Bismillahirrahmanirrahim adalah kita sebut Bismillah. Itu paling kurang. Paling lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismi je tak dapat pahala. Bismi ada, nasi kandak. Nasi kandak Bismi. 4 kali sebut lagi dia mantap. Tapi kena bayar free tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Sunat Bismillah ni bermula daripada basuh tangan, kata dalam Bahrul Mazi, sehingga kita basuh kaki. Katalah contoh, kita basuh tangan lupa sebut Bismillah. Boleh sebut Bismillah nanti masa kumuk ke, masa basuh muka ke. Maksudnya sunat tu dia valid sampai kita basuh kaki. Daripada mula wudu sampai habis lah. Paling bagus baca di awal masa kita nak ambil wudu. Cuma kata pengarang, kita boleh tambah satu lagi masa kita ambil wudu, adalah ayat daripada surah Mu'minun ayat 97 sampai 98. Ayat dia ada kat muka surat 71. Ayat dia bunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Bagi yang tak ada kitab, boleh tengok nombor ayat dekat kawan, boleh salin nombor tu hafal. Ayat ni bagus kalau kita hafal, bukan sahaja untuk kita mula nak ambil wudu. Apa-apa benda yang kita rasa nampak macam ada gangguan, kita duduk sorang-sorang, rasa macam kelibat ada orang kat belakang. Contoh, macam gangguan. Anak-anak duduk asrama, minggu ni dia tak balik, dia duduk di atas atau dia duduk di bawah, kawan atas balik, tapi ada orang macam tidur melengkung katil tu. Contoh, hanya takut. Abang macam tu muka biru dah. Contoh. Tu kan kuntilanak, tu member saja tidur. Baca wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Asal ayat dia wa qur rabbi, dia ada perkataan wa qul. Tapi tak apalah macam sini. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Baca gitu. Isti'azah lah tu. A'udzubillah maksudnya aku minta lindung. Cuma Quran ajak kita, dia perendang sikit. Apa makna dia? Wahai Allah, aku berlindung daripada bisikan godaan syaitan, dan aku berlindung lagi denganmu wahai Tuhan daripada kedatangan mereka kepadaku. Ayat ni dia bukan saja untuk wudu lah. Sebelum sembahyang pun boleh baca juga. Baru ni tuan-tuan baca tak paper bagi tadi? Bukan paper, baca baca paper. Ada orang naik motor, dia bawa batu banyak dalam botol itu, batu kecil-kecil tu. Dia duduk di traffic light, kereta lalu dia elastik. Ni hobi baru. Bagus tak? Memang muka nak cari penjara tu. Tapi dia minat lori. Kereta lori, dia pun kat situ. Dashcam ada kat belakang kereta tu, rakam lah dia. Dia celik-celik gitu. Lepas tu dia ambil elastik dia. Tak, dia bagi. Kereta hak corner tu. Orang corner dia mana nak berhenti dah. Dia belah betul lah. Nak U-turn balik, cerah lah kawan tu belah lah. Bila tanya dia sebab apa hamba aku tu? Halunisasi. Halus dan sensasi. Gabung. Itu.
Dia minat ke tu? Ada bisikan. Banyak kan kita dengar kalau orang mengandung tak utamanya, baru dapat baby, suami pula dia ni tak pandai, tak duduk tepi isteri, bantu dia ketika dia pantang. Anak pertama, anak kedua, taklah dekat rumah mak. Kalau ada mak lah. Mak tak ada dah, jadi hang lah kena jaga. Mak mentua dah meninggal. Jadi bila hang jaga, kenalah bagi perhatian sikit pada isteri. Kadang dia sunyi, dia duduk seorang. Ada main macam-macam ikatan kat dia. Masa tu pula dia dalam keadaan tak bersih, nifas, tak begi, seminggu 2 minggu baru keluar hospital. Jadi dia kena banyak zikrullah, dekat diri dengan Allah. Zikir dia boleh, baca Quran yang ada nifas, okey. Nak pegang Quran apa semua semayang tak boleh. Jadi dia boleh buat apa? Dia boleh berzikir je. Nak zikir apa? Zikir yang paling baik sekali adalah afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. 4 kalimah yang aku paling suka sekali, lebih daripada apa yang terbit matahari, yang disinari cahaya matahari. Nama dia Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ajak isteri kita zikir supaya hati tak kosong. Hati yang kosong, syaitan akan main. Di samping tu dia boleh baca wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Yalah, satu, suami tu tak ada ilmu berkaitan rumah tangga. Bila isteri salin, kena spend masa banyak. Kadang-kadang dia dalam keadaan yang tak kuat, apa-apa kita boleh bantu dia. Kadang kita tak pandai untuk mandikan baby. Tapi alatan-alatan untuk sediakan untuk mandi baby kita boleh buat. Panaskan air, sedia tuala, yang tu yang ni. Benda-benda yang kita boleh buat, kita buat. Jadi bila ada suami dekat sisi, dia rasa tak sunyi sangat. Jadi tak ada lah main benda-benda tu. Suami duduk sisi tapi kena khidmat lah. Jangan duduk sisi tapi duduk tengok TikTok. Duduk sisi juga. Tapi tu sisi tak ada faedah. Jadi bila dia dalam keadaan duduk main bisikan pelik-pelik, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Baca gitu, maka andai sekiranya itu bisikan daripada syaitan atau jin, maka bisikan itu akan jauh daripada kita. Macam mana kita nak tahu sesuatu benda tu syaitan suruh kita ke syaitan tak suruh? Kita baca ayat tu, baca auzubillah. Katalah contoh, kita nak isap rokok. Contoh. Bagus ya dah isap rokok? Tak bagus kan? Buh kat mulut kita. Lepas tu kita nak isap rokok. Kita kata, perasaan tu ada kita. Kita rasa, bagus ke isap rokok ni? Macam tak bagus ya? Mungkin ni gangguan syaitan kot kita baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lepas tu kita baca, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Minta lindung daripada bisikan, daripada dia jangan hampiri aku, kita baca. Tapi perasaan kita nak isap rokok tu dia tebal dalam hati kita, dia tak hilang lagi. Dia nak juga buat benda tu walaupun baca isti'azah. Maknanya tu bukan syaitan belah lah. Yang syaitannya hang. Syaitan belah lah. Syaitan duduk tepi dinding dia belah, dia takut lah. Maksudnya nafsu kita yang suruh. Kita masa tu jadi syaitan pula. Betul. Jadi masa ambil uduk sebab apa baca ni? Kerana ketika ambil uduk kita tak mau dapat gangguan was-was daripada syaitan terutamanya. Kalau kita tengok orang ambil uduk yang was-was, demam tengok dia. Kita tengok dia, kita demam. Bukan COVID. Demam penat. Sebab saat-saat dia basuh muka, sehari syaitan kata, dalam ni tak kena ayak. Basuh pula. Dalam ni tak kena, basuh pula. Bawah ni tak kena ayak. Basuh pula. Kat sini tak kena. Dia basuh ayak macam mandi. Banyak sangat uduk. Orang dah habis semayang dah. Dia duduk belakang lagi tu. Duduk ambil air semayang lagi. Wa qur rabbi, duduk ambil air semayang lagi. Syaitan tak ada lah. Was-was melampau. Maka dalam situasi ini perlu kita baca isti'azah atau kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ataupun kata Imam Ghazali cadang pada kita baca wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Baik, berdoa ketika ambil wuduk. Tengok dia punya bawah tu. Tentang membaca doa ketika membasuh anggota wuduk ini, menurut Imam Nawawi tidak disunatkan kerana katanya tiada nas daripada Nabi SAW. Tapi kata Imam Ar-Rafi' dalam kitabnya Muharrar dan Asy-Syarh menyatakan ianya sunat kerana ianya dibaca oleh para salaf dan salihin. Mughni Muhtaj ala Matni Minhaj oleh Syekh Muhammad Khatib Syarbini.
Di antara ulama lain menyatakan sunat adalah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Syekh Mahalli, Syekh Ar-Ramli Al-Kabir, Syekh Ar-Ramli As-Saghir, kerana ada riwayat hadis dalam tarikh Ibnu Hibban dan lainnya. Walaupun hadis itu dhaif, kita boleh beramal pada kelebihan ilmu amal. Syarhul Muraqi Al-Ubudiyah ala matni Bidayatul Hidayah oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Berkata Syekh Muhammad Khatib Asy-Syarbini, Imam Ar-Rafi' dan Imam An-Nawawi telah terluput daripada menemui hadis itu. Katanya, guruku telah memfatwakan dengannya sunat. Fatwa itu berdasarkan hadis yang disebut dalam Mughni Muhtaj. Kesimpulannya, kalau ada peluang elok dibaca kerana doa adalah zikir dan dia boleh dibaca di mana-mana. Selain itu, doa juga mengandungi unsur dikarwani. Baik. Dalam kitab kita ni, nanti dia akan terang. Basuh tangan baca apa, khumuk baca apa, basuh hidung baca apa, istinsyak baca apa, madmadah baca apa, kita basuh muka baca apa. Setiap tu diajar kepada kita doa yang doa-doa tu adalah berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan Quran yang Nabi bagi tahu jadi apa dan sebagainya. Maka timbul sedikit persoalan di kalangan para alim ulama. Bolehkah kita doa dan kita ambil sembahyang, kita baca doa-doa tu? Sedangkan di dalam hadis-hadis tidak disebutkan doa-doa itu. Kata Imam Nawawi, perkara tu tak sunat. Dan menurut beberapa imam yang kita baca, menurut khatib dalam Mughni Muhtaj dan sebagainya, ada beberapa ulama yang menyatakannya boleh, tak apa, tak jadi masalah doa tu. Walaupun hadis yang disebut tadi tu dalam riwayat tu Ibnu Hibban dikatakan dhaif, jadi boleh kita beramal, tak jadi masalah. Kalau kita nak buat, boleh. Kalau kita tak mau buat pun tak apa, tak ada masalah. Cuma pengarang kita kata, eloklah ketika kita basuh tangan, kita ingat dan kita baca doa tu. Kerana apa? Salah satu daripada sebab dia, supaya apabila kita ambil uduk, kita tak fikir benda-benda lain. Nak sembang ke, nak buat benda tu ke, kita sebab ada kerja yang kita kena buat masa kita ambil uduk tu. Maka untuk urusan-urusan fadailul a'mal, kelebihan amal, maka Imam Nawawi sendiri menyatakan di dalam muqaddimah kita Al-Azkar, boleh kita mengamalkan beberapa dalam tujuan fadail a'mal, dalam tujuan manaqib, nak cerita latar belakang, benda-benda yang melibatkan bukan amalan-amalan yang melibatkan akidah atau fatwa atau benda-benda ghaibiyat. Kalau benda-benda yang melibatkan hukum halal haram, sah batal, atau melibatkan benda-benda sama'iyat dan ghaibiyat, cerita neraka, cerita syurga, cerita malaikat, cerita Isra' Mi'raj dan sebagainya, apa-apa benda-benda yang kita tak tahu, kita tak pernah lalui, dan siapa pun tak tahu benda jadi kubur jadi apa, roh jadi apa, maka kita benda-benda ghaibiyat, sama'iyat, kita kena ambil itu sebagai benda-benda, kena cari hadis yang sahih, paling tak ada pun hasan. Kalau hadis-hadis yang dhaif, kita dilarang untuk guna benda-benda yang melibatkan hukum hakam, terutamanya benda-benda yang melibatkan akidah kita lah. Benda-benda melibatkan akidah. Apa dia? Yang akidah tu ada 3 bahagian lah. Satu, uluhiyah, ketuhanan, sifat-sifat Allah, sifat 20 hak kita mengaji semua tu, semua termasuk dalam golongan yang kita sebut sebagai uluhiyat, ketuhanan. Yang kedua, mesti benda tu benda wajib, benda yang hadis tu sahih dan kuat hadis tu adalah benda-benda yang melibatkan ar-risalat ataupun an-nubuwah. Nabi, mukjizat Nabi, jumlah Nabi ada berapa. Jadi benda-benda yang kita tak tahu, kita tak lalui, kita tak pernah hidup zaman tu, maka hadis-hadis tu mestilah hadis yang kuat. Dan yang ketiga, hadis tu mesti hadis yang kuat adalah benda melibatkan apa? Sama'iyat atau ghaibiyat. Tahu sama'iyat? Tahu? Tak tahu? Tahu sama'iyat? Tak tahu? Tahu? Ghaibiyat tahu? Tak tahu? Bukan cok kriya tahu?
Sama'iyat ni benda yang kita dengar melalui telinga sahaja. Sama kan dengar. Sama'iyat semua kita hak dengar ya. Kita tak pernah tengok benda tu. Apa dia sama'iyat? Syurga, neraka, alam roh, orang mati jadi apa, dalam kubur jadi apa, kubur besar, kubur kecil, mahsyar, mizan. Setakat ni kita tak tengok lah. Nama dia sama'iyat. Sama'iyat ni juga kita panggil dia sebagai ghaibiyat. Ghaibiyat ni benda-benda yang ghaib, yang kita tak nampak. Urusan malaikat. Malaikat ni boleh ke buat macam ni, boleh ke main macam ni, boleh ke berupa, kita boleh ke tengok malaikat. Yang tu kita cari hadis-hadis yang kuat, yang menjadikan hujah kita. Kita tak boleh reka satu cerita pelik berkaitan dengan Nabi semua, tak boleh. Dia mesti hadis tu kuat. Macam saya cerita kat tuan-tuan kan, ada satu orang tu main kat saya. Dia kata, Ustaz, baru ni saya jumpa Nabi Isa dekat hospital Ipoh, bawa isteri dia cakap bulanan. Dia kata, Nabi Isa cakap bulanan. Oh, Haji Isa kot. Dia kata, tak, Nabi Isa. Dia kata, oh, saya kata, saya jumpa kat Nabi Idris. Dekat hospital kat Bentong, Pahang. Oh, dia pun belah betul lah. Layan gila betul, pening kepala kita. Hang kata kat dia, tak boleh, Nabi Isa ni Allah Ta'ala angkat akhir zaman. Cerita dia jadi pening kepala kita. Dia dah mental dah. Layan dia jangan boleh jadi mental. Jadi kita sama naik dengan dia, dia pun jadi, oh dia ni pun bukan boleh buat main. Dia sama naik, dia wali Allah sama aku kot. Lepas tu dia start motor, dia belah betul. Itu cara layan dia. Tentu layan dia, kita jadi semak betul. Semayang ni semua tak wajib. Oh tak wajib. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang yang jahil atau orang yang bengong atau orang yang cakap merepek ni duk main cakap dengan kita benda-benda basic bab akidah, Tuhan ni ada dua, Nabi Muhammad tak last ada mak belakang aku pun jadi nabi ke minggu lepas, Tuhan dia cakap benda-benda pelik gitu. Qalu salama, maksud dia salam, melingkup belah bang. Jangan layan dia. Kalau kita layan, dengan kita pun jadi mental. Tahu? Kalau yang lebih mudah lagi, layan dengan kambing 3-2 tengah belakang. Bagi dengan kayu golf. Baca cakap tak boleh tak? Okey. Jadi bolehlah kita amalkan dengan doa ni? Tak boleh. Apa dia doa dia? Bagi anggota wuduk masa basuh tangan. Ketika basuh tapak tangan hingga pergelangan tangan, sebelum kumur-kumur, bacalah doa ini. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku minta lindung pada kamu dapat keuntungan dan barakah. Dan aku minta lindung daripada kamu daripada kecelakaan dan kebinasaan. Kalau tak ingat bahasa Arab, ingat bahasa Melayu tak apa. Ya Allah, masa basuh tangan tu, bagilah aku keberkatan, bagilah pada aku ni apa dia keuntungan, selamatkan aku daripada celaka dan kebinasaan. Sebab apa? Sebab tangan ni dia boleh jadi baik dan boleh jadi tak baik. Tangan yang terima rasuah, tangan ni lah. Tangan yang meluluskan, benda yang tak boleh lulus, tangan ni lah. Tu semua jadi tu semua apa? Tu semua adalah punca nak jadi benda tak elok pada kita lah. Maka kita doa pada Allah. Sebenarnya wuduk ni dia bukan sahaja basuh luaran sebenarnya dah. Sebenarnya dia basuh tu adalah anggota dalaman. Bila kita basuh tangan, kita bukan sahaja basuh luaran kotor, COVID, Omicron dan sebagainya, tapi kita basuh benda-benda yang kita katakan kita tak mau terlibat dengan benda-benda yang melibatkan dosa pada Allah SWT. Gitu. Kalau mau baca lagi, Allahumma hafaz yadi min ma'asika kulliha. Ya Allah, peliharalah kedua tangan aku daripada maksiat pada kamu, ya Allah. Maksiat dengan tangan ni, maksiatlah pegang marka, pegang tangan awet, maksiat ke tak? Maksiat tak? Pegang tangan marka maksiat? Maksiat. Malu-malu je jawab ya. Takut kau tengok ustaz, nampak janggut ustaz 2 kilo ni yang takut? Janggut je banyak, tapi dalam hati ada taman negara. Jadi boleh baca doa tu, ya Allah selamatkan tanganku daripada buat maksiat. Bersugi, Allahumma bayyid bihi asnani wa sudda bihi lithati wa thabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, putihkanlah dengannya gigiku,
teguhkanlah dengannya gusiku, tetapkanlah dengannya anak tekakku, dan berkatkanlah daripadanya, wahai Allah yang Maha Mengasihani. Doa ini dibaca baris bawah dengan makna gusi. Lithati dengan makna gusi. Tapi kalau dibaca dengan lam tu berbaris atas dengan lathati, lam tu baris atas, lathati maksudnya adalah anak tekak atau lidah. Di sini adalah dengan makna gusi kerana makna anak lidah atau anak tekak telah disebut kemudian, iaitu perkataan lahati. Doa semasa bersugi dipetik daripada kitab Mughni Muhtaj oleh Syekh Muhammad Khatib Syarbini jilid 1 muka surat 52. Okey. Jadi kita dah cerita dah pasal kayu sugi. Masa kita guna kayu sugi tu, gunalah belah kanan dahulu, kemudian bahu kiri, belah atas dulu, baru guna belah bawah. Dan bacalah supaya Allah putihkan gigi kita, bagi kebaikan. Sahabat lah. Gigi ni penting juga sebab banyak huruf Al-Quran tu nak sebut menggunakan gigi. Tha kena guna gigi, zal kena guna gigi, dha kena guna gigi. Jadi adanya gigi tu memberi faedah dan manfaat pada kita. Kemudian berkumur-kumur dan sebaik-baiknya air kumur itu hendaklah sampai ke kerongkong. Kemudian keluarkan daripada mulut. Semasa berkumur bacalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah aku untuk mengingatkan aku, mensyukurimu dan elok ibadahku padamu. Jadi kumur. Kumur ni benda sunat lah. Bila kita nak kumur, kita boleh ambil air, masukkan dalam mulut kita. Bila kita ambil air, masuk dalam mulut, kita dapat pahala sunat. Kemudian, kita gerakkan air dalam mulut, lagi satu pahala sunat kita dapat. Maknanya apa dia? Sama ada kita kunyah mulut kita, atau kita masuk ke air, pandailah goyang kepala ke apa, janji benda tu bergerak, kita dapat pahala tambahan. Berkumur. Tujuan dia apa? Supaya bekas-bekas makanan, daging, ikan, apa lagi, sayur kangkung, bayam, apa semua hak masuk dalam mulut, dia tak tersangkut di gigi. Kerana kalau kita tengah semayang, ada lagi benda-benda tu dalam mulut kita, kita bawa keluar daripada mulut, segera bawa keluar, tak apalah, secepat mungkin. Tapi kalau kita duduk main, ada daging ya, pi ya, sabar so dia duduk situ, padahal muka dia. Ada lagi gitu. Kalau bulan puasa, batal puasa kita. Kerana apa? Bekas-bekas daging tu, ayak liok duk telan tu boleh batal. Sejurus selepas kita tahu ada daging, bawa keluar dan buang, kumuk balik mulut kita, bersih mulut kita, okey tak apa. Jangan biar. Jadi belen-belen makanan, tak utamanya dia masuklah dalam mulut kita. Tak utamanya, nak pesan juga, kalau kita buka puasa, jadikan makanan atau minuman terakhir sebelum kita takbir itu minum air kosong. Jangan kita jadikan air last sekali, air tebu. Contoh lah, kita minum dah air semua. Orang qomat, Allahu Akbar. Lepas tu ada air sini. Air last sekali air apa? Sangkui. Bismillah. Contoh. Sekali contoh, sekali aku dapat minum. Dia minum kan? Jadi sangkui tu duk ada tahun ni, belen. Dia telan lah. Tapi sejurus selepas tu dia main takbir. Allahu Akbar takbir. Belen sangkui tu duk ada lagi dalam mulut dia. Dan masa dia telan, dia rasa sangkui mango dalam mulut dia. Maka semayang dia jadi apa ketika tu? Semayang dia nama dia wabillahi taufiq wal hidayah. Bukan habis ceramah. Habislah semayang dia tu. Habis tu maksud dia apa? Kena berhenti sebab syarat masa takbiratul ihram, apa maksud dia? Kita takbir, kita memutuskan semua benda yang halal jadi haram ketika tu. Makan halal tak? Halal. Tapi dalam semayang boleh tak makan? Tak boleh. Minum halal tak? Minum halal, minum air kosong, air apa semua boleh minum. Awak tak boleh lah. Tapi benda tu setelah kita takbir dilarang dalam syarak. Masa kita tahiyat akhir, tu imam lama sangat, maka lu cokodok hak anak kita bawa mai tak depan TV. Hak kita semayang duha, lapar tu imam lambat sangat contoh hak kita makan cokodok lu. Cerita tak abang mana boleh makan semayang? Cokodok garam. Cokodok haram tak? Tak haram lah. Kalau cicak kalau sebut haram lah.
Kalau cicah sos tak haram lah. Tapi cokodok tu tak boleh makan masa dalam sembahyang. Pengat ke, pisang ke apa tak boleh makan. Kerana takbiratul ihram. Jadi ketika kita rasa ayak sangkut dalam mulut kita, maka sembahyang kita jadi batal. Wuduk batal tak? Wuduk batal tak? Telan sangkut batal tak wuduk? Jawab, tak apa, Ustaz takkan marah kamu. Paling teruk Ustaz balik ayat betul ya. Tak batal? Adakah anda pasti dengan jawapan anda? Telan sangkut dalam sembahyang di dalam bulan Ramadan, wuduk tak batal? Biar betul. Fikir elok-elok balik sekali lagi sebelum jawab. Telajak perahu boleh diundur. Telajak feri tak boleh sebab dia pusing je. Okey, beri masa pada anda 5 saat dari sekarang. Who wants to be millionaire? Adakah wuduk batal dengan telan sangkut? Betul jawapan dia. Dia tak jawab apa saja, aku jawab dia. Nampak dia pucat dah. Wuduk tak batal. Melainkan masa kita telan, kita kentut. Sambil telan sangkut, sambil kentut, batal. Jadi wuduk kita tak batal. Kenapa apa? Kan kita rasa sangkut tadi kan? Pergi kat belakang, kita kumuk balik. Kalau ada ayat kosong, minum ayat kosong balik. Bagi dia clear. Jangan kita tinggal belen-belen ayat mana sebelum kita takbir nak sembahyang. Jadi sebab itulah tujuan dia kita berkumuk-kumuk. Sebab ramai orang, terutama anak-anak kita ni, dia menyangka makanan membatalkan sembahyang. Tak, makanan tak batal ke ayat sembahyang kita. Minum tak batal, makan tak batal. Contohlah saya tanya kamu, kamu nama apa? Tak ada nama? Ada? Nama apa? Mahmud. Nama apa? Indran. Katalah contoh, kamu minum cendol. Kamu dah ada wuduk dah, kamu makan cendol kan? Lepas tu kamu nak sembahyang. Boleh tak? Tak boleh. Syarat dia kena beli bagi kat Ustaz satu cendol. Tak batal. Apa-apa makanan, apa-apa minuman tak batal kan wuduk kita. Kita hanya perlu kumuk sahaja. Dia tak batal wuduk kita. Jadi dalam sembahyang sebelum wuduk kita kumuklah mulut kita tu. Kumuk-kumuk berapa kali kita kena kumuk sunat dia? 3 kali kumuk. Tapi saya nak maklum kat kita, andai sekiranya dah iqamah, orang duk mula sembahyang, maka kalau kita takut, kita masbuk, kita lambat sembahyang kita, maka kita kumuk sekali sahaja. Tak apa, tak ada masalah. Kerana kumuk 3 kali itu adalah sebahagian daripada sunat. Sedangkan apabila dah iqamah, kita nak mengejar sembahyang fardu tu lebih baik dan lebih sempurna. Maka kita ringkaskan kita punya 3 tu jadi 1 sahaja, boleh, tak apa. Jadi apa doa dia? Ya Allah, mulut aku ni bagilah sentiasa ingat pada kamu, syukur pada kamu, nikmat yang Engkau beri pada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta. Dan supaya kita rajin syukur pada Allah Ta'ala wa husni ibadati. Okey. Untuk kita syukur pada Allah Ta'ala ni, saya suka petik doa Nabi Allah Sulaiman AS. Nabi Sulaiman, dia juga doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah apa? Doa Nabi Sulaiman. Siapa dah hafal? 18, Sabah, Namal. Betul? Han jawabkah belahak tu? Ayat 19. Surah An-Naml. Ayat 19, surah semut. Ketika Nabi Allah Sulaiman AS mendengar arahan daripada ketua semut tu, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai anak buah aku semua, masuk dalam tanah, takut Sulaiman pijak hampa sebab dia tak sedar hampa ada. Fatabassama dhahikan min qawliha. Dan Nabi Sulaiman senyum dan senyum, dhahikan tu macam ketawa lah, seronok lah, macam dengar arahan daripada semut tadi tu. Dan dia kata, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Allah, ilhamkan aku supaya aku sentiasa mensyukuri nikmat yang kau beri pada aku. Nikmat apa? Aku sampai naik kuda, orang ramai, bala tentera, bising, tapi Allah bagi aku dengar juga kata-kata semut tadi tu. Ini nikmat Allah bagi kat aku. Nabi Sulaiman, dia doa pada Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala
ilhamkan kepada dia supaya berterusan mensyukuri nikmat yang Allah beri pada dia. Tu Nabi dia doa supaya selalu diberi kekuatan untuk syukur nikmat Allah. Kerana manusia ni biasa bila dia dapat nikmat dia rajin lupa pada Allah Taala. Satu lagi saya bagi tahu ayat surah Ahqaf ayat 15. Ketika umur 40 tahun Allah ajak pada kita doa yang patut kita minta pada Allah Taala adalah doa supaya kita rajin terima kasih dengan nikmat Allah beri pada kita. Saya baca kat tuan-tuan ayat daripada surah Zukhruf Dukhan ayat Ahqaf ayat 15. Kata Allah Ta'ala, saya ambil ayat tentu. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Sama doa yang Allah Ta'ala ajak. Ketika umur 40 tahun, antara benda yang kita kena buat adalah selalu syukur dengan nikmat yang Allah beri pada kita. Sama version. Ayat dia lebih kurang doa yang Nabi Sulaiman ajak. Kerana ketika umur 40 tahun, biasanya orang tu dah ada kerja yang stabil, dah ada keluarga yang stabil, anak-anak mula membesar, Allah bagi rezeki, nikmat pada dia, maka Allah suruh terima kasih pada nikmat dia. Maka masa kita kumur, kita ucapkan supaya kita selalu bantu aku supaya aku dapat syukur dengan nikmat pada kamu, ya Allah. Okey. Atau bacalah doa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka wa thabbitni bil qawli thabiti fil hayati dunya fil akhirah. Ya Allah, tolonglah aku untuk membaca kitabmu, Quran. Aku memperbanyakkan zikir pada kamu dan tetapkan aku di atas ucapan kalimah syahadah yang berkekalan ketika di dunia dan akhirat. Tu nama dia apa tu? Allahumma thabbitni fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, tetapkan aku dengan kalimah syahadah di dunia dan akhirat. Tuan-tuan, bila kita pergi ziarah orang meninggal dunia, antara benda yang Nabi ajak pada kita adalah supaya kita doa pada dia, Allahumma thabbithu. Ya Allah, tetapkanlah pendirian dia ketika dia nak jawab soalan nanti ni. Ketika mana orang dah meninggal dunia, dah balik dah, maka Nabi SAW pernah ajak dekat sahabat, Nabi kata kat mereka, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Tolong hampa minta ampun dekat member hampa yang baru mati ni, sekarang minta ampun dekat dia dan doa supaya Allah tetapkan pendirian dia, perkataan dia, wa thabbithu, supaya dia boleh jawab dengan confident dan elok. Nabi suruh doa. Jadi bila kita pergi ziarah orang meninggal dunia, kita doa keampunan pada dia dan kita minta supaya dia dapat tetap pendirian dia dengan kalimah ketika dia nak jawab. Jadi benda tu Imam Ghazali cadang kepada kita pada dia. Masa kita baca doa, masa nak takbir, nak semayang tu, wuduk, kita kumuk, kita baca supaya Allah tetapkan kita mati dengan keadaan la ilaha illallah. Mesti mati la ilaha illallah. Kata kalau tak mati la ilaha illallah boleh tak? Boleh tak? Dia mati tapi dia tak kata la ilaha illallah. Boleh? Jawab pi ya, bukan dosa pun. Ni cek ni. Ada orang tu dia mati tapi dia tak kata la ilaha illallah. Dia tak mengucap pun. Macam mana? Agak-agaknya. What is your opinion? Gitu. Cek ni. Dia pun dia pergi Isra Mi'raj dah. Sikit lagi nak sampai Sidratul Muntaha. Tuan-tuan, kita tak mesti mati dengan la ilaha illallah. Mati dengan perkataan yang baik boleh juga. Katalah contoh ada dia tu dia azan. Dia azan, dia mati dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mati. Contoh bagus tak mati tengah azan? Kan tak bagus? Bagus tapi dia tak kata la ilaha illallah. Kita kata bangun. Nanti last sekali baru mati.
Allah Akbar tinggal mati lagi. Allah Akbar, Allah Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Last sekali la ilaha illallah. Hang kena mati kat ujung azan baru la ilaha illallah. Tak. Mati dengan sebarang benda yang baik itu dianggap sebagai baik. Dia mati disebut Allahu Akbar, tak mati. Boleh ke? Orang bagus je tu. Nak tahu orang mati meninggal bagus itu apa? Dahi dia berpeluh. Dahi dia tu berpeluh-peluh. Sebab apa? Tak sangka amalan dia tak tahu mana pun. Bila Allah tunjuk syurga kat dia, masa dekat-dekat nak mati tu, Allah tunjuk syurga kat dia. Dia kata, ya Allah, saya punya ni ya Allah. Saya tak tahu mana pun dapat banyak ni. Seolah-olah dia rasa macam berpeluh dari dia nak menerima ganjaran pahala besar yang Allah Ta'ala nak bagi pada dia. Satu lagi saya nak ingatkan, orang yang mati dalam keadaan teruk tu bukan su'ul khatimah. Mati aksiden, badan putih dua, masuk dalam rantai wai suku. Kepala masuk dalam rantai. Muka dia ada rantai tadi. Badan dia semua teruk. Kalau mati macam tu dia teruk tak? Kita kata dia, husnul khatimah mati masuk neraka. Tak. Mati macam tu bukan belum tentu masuk neraka. Kerana di dalam peperangan, para sahabat Nabi SAW banyak yang meninggal dalam keadaan yang teruk badan-badan dia. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan macam mana? Setiap part daripada badan dia dibelah dan dibuang dan dibedah, dioperation tanpa abuse, buang. Siapa punya kerja? Wahsy punya kerja. Nabi sedih sangat kematian Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Lepas berapa tahun Wahsy masuk Islam? Selepas 7-8 tahun Wahsy masuk Islam. Ketika Wahsy masuk Islam, dia main masjid. Nabi duduk dalam masjid, dia main. Sahabat-sahabat kata, Wahsy ya Rasulullah, Wahsy. Rasulullah Wahsy main, Rasulullah Wahsy main. Maksud dia apa? Bagi kami pergi pancung kepala dia. Dia inilah yang bunuh pakcik kamu. Nabi SAW kata, Islam dan satu orang Muslim lebih baik daripada kematian 1000 orang kafir. Biar dia main. Dia duduk. Kemudian Nabi tanya kat dia, hang cerita kat aku, apa sebenarnya berlaku? Dia kata, aku tak tahu. Aku tak ada masalah dengan siapa-siapa pun. Aku hanya diupah untuk bunuh 3 orang. Dalam list aku ada kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kedua dalam list aku adalah Sayyidina Ali. Dan orang yang ketiga dalam list aku adalah Sayyidina Hamzah. Jadi apa buat? Aku bila perhatikan kamu dalam suasana peperangan, sahabat semua jaga dan cover kamu. Dan aku tak tahu, mungkin aku tak ada ruang untuk masuk untuk bunuh kamu. Dan kemudian aku melihat Sayyidina Ali dan kepetahan dia dan kefasihan dia dan kepewiraan dia di dalam perang yang sangat luar biasa, menyebabkan aku rasa aku tak boleh masuk dengan dia. Memang tak boleh bunuh dia sebab dia terlalu pakar dan handal dan berani dan hebat sangat walaupun umur dia masa tu muda. Dan aku melihat Hamzah. Itulah yang aku rasa ruang untuk aku bersama dengan dia, bunuh dia. Dan aku cari satu ruang, aku tombak badan dia mati, kemudian aku pisahkan semua badan dia. Nabi SAW menangis dengar cerita tu. Nabi kata kat dia, aku terima Islamnya hang, cuma aku ada satu je permintaan dengan hang. Rib anni wajhak. Tolong bawa muka hang jauh daripada aku. Aku tak boleh tengok, aku tengok hang, aku ingat Sayyidina Hamzah. Aku tengok hang, buat seketika waktu ni, please avoid your face from me. Tolong elakkan hang supaya jangan jumpa aku. Sebab aku sangat, walaupun dah 6-7 tahun dah meninggal, bayangan tu masih tetap. Jadi boleh tak kita kata Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, Allah pujuk Nabi SAW, jangan sedih kerana kami telah tuliskan di langit Hamzah itu adalah asadullah, adalah singa Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menenangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh tak kita kata Sayyidina Hamzah tu mati dalam keadaan su'ul khatimah? Tak boleh. Jadi kita jangan sangka macam tu. Orang naik kereta, baca doa kenderaan, dia naik motor, baca doa naik kenderaan, sebarang musibah yang berlaku dan sebagainya, semua tu ada baik. Walaupun mati dalam tandas. Mati dalam tandas kita tak boleh kata dia mati dalam su'ul khatimah. Kerana dia masuk tandas dengan tangan kaki kiri, masuk dengan sunnahnya, masuk dengan adabnya, jaga semua yang Nabi ajak. Walaupun dia mati dalam tandas, tapi ada kebaikan untuk dia. Kerana dia mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi, kita ni
janganlah jadi macam tanah kubur. Tahu? Ada satu brother tu kan, bila mati dia akan pergi rumah Tok Adi tu. Dia kata tak ada ulat pun, tak ada terbakar pun. Dia expect semua orang mati dalam keadaan gitu. Pangai tu pangai tak baik lah. Kita doa pada orang, semua orang tu adalah orang baik ketika meninggal. Sebab tu semua mayat bila mati cepat-cepat kena tanam. Dia baik ke, dia tak baik ke, kita tak tahu. Tu di sisi Allah. Mungkin 4 saat dia nak mati, dia taubat, Allah terima taubat dia. Memanglah ada benda dia buat dosa dengan orang semua banyak. Tapi Allah boleh terima taubat tak? Sebelum sampai nyawa dekat halkum, boleh. Allah terima taubat dia, kita tak tahu. Tu dia dengan Allah. Kita mandi, urus dia dengan elok dan sebagainya. Kita serah dia pada Allah. Kita doa supaya dia tasbih. Tasbih itulah kita baca dalam qumuk kita tu. Ataupun doa yang ketiga kita boleh baca, Allahumma asqini min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'dahu ahbada. Ya Allah, berikanlah kepadaku minum segelas minuman daripada kolam Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan aku tidak akan merasa dahaga lagi selepas itu buat selama-lamanya. Kolam apa? Kolam telaga Al-Kausar. Jadi sebelum masuk dalam syurga, semua orang akan diberi minum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu telaga. Nama dia telaga apa? Telaga apa? Telaga Masuri. Kan? Telaga Al-Kausar nama dia. Telaga apa? Al-Kausar. Jadi telaga tu bila orang minum, dahaga tu tak ada. Dahaga tu dia hilang. Sampai bila-bila tak dahaga lah. Dah tu buat apa? Sungai syurga, sungai arak lah, sungai madu lah yang banyak-banyak buat apa? Tak, di syurga minum air bukan sebab dahaga, sebab enjoy. Enjoy. Jalan jumpa minum. Dia bukan satu benda dahaga orang jadi serabut, Allah tak ada air aku nak minum. Tak, dia tak ada perasaan resah dalam syurga. Lapang tak ada. Sebab ni modified dalam ni semua siap dah. Wiring lain. Perut ni wiring lain. Tak ada tandas, tak ada. Minum air banyak di syurga tak payah berkencing. Sebab apa? Tak boleh kencing dalam syurga. Tahu? Sebab apa kita tak boleh kencing dalam syurga? Tak tahu. Tak ada idea. Sebab apa kita tak boleh kencing dalam syurga? Sebab apa? Sebab syurga tak ada tandas. Tak ada tandas. Sebab tandas ni benda busuk, benda tak elok, benda tak okey. Jadi kami makan tiap-tiap hari jadi apa? Lepas tu dia kata di wiring balik kita ni, masuk factory dah, taklah masuk dalam syurga, tukar balik. Makan. Jadi apa? Jadi peluh yang wangi. Wah, bau strawberry, bau lavender, bau apa syurga, tak tahulah. Setiap kali bau dia hebat lagi. Dia tukar. Kencing tak ada. Makan belahak wangi. Belahak kat dunia wangi tak? Oh, busuk. Terutama bulan puasa kan. Kita baru makan buka puasa kan. Lepas tu makan kanji, bubuk lah apa semua. Lepas tu semayang Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Pengsan, kawan tu pengsan. Kawan sebelah tu hak dia makan cendol keluar balik semua. Belahak tu busuk sebab dia keluar daripada perut. Akhirat tak ada, busuk tak ada, semua wangi, handsome, lawa. Tak payah pakai serban apa semua dah. Rambut sikat tepi macam style gitu, buat gitu, naik kuda, mandi, kuat lentang, renang berirama, ambat bidadari, itu ya kerja. Tak ada benda. Tak ada ngaji kitab apa, tak payah susah-susah, sila-sila, payah, tak payah baca Al-Kahfi apa dah. Menyerap guling lena gitu ya. Jadi doa ke Allah supaya dapat minum daripada masa kita kumuk tu. Sedut atau isap air ke dalam hidung, sebaik-baiknya sampai ke rongga hidung, kemudian dihemas kembali. Allahumma aujidli raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, dapatkanlah kiranya aku dapat cium bauan syurga sedang kau. Dah habis kita kumuk, kita basuh hidung. Kumuk panggil apa? Madah. Panggil apa? Madah. Perkataan dia pun bunyi macam nak kumuk ah. Madah. Bunyi macam nak kumuk ah. Tu bahasa Arab. Kentut sama apa? Kentut bahasa Arab ada dua. Kentut bunyi slow bunyi apa? Nama apa bahasa Arab? Tahu? Tak tahu. Kentut yang tak bunyi. Lepas tu hampa buat bodoh, buat muka macam tak bersalah, gitu, buat muka bertakwa. Padahal kentut dah. Tahu kentut tu panggil apa? Fusaun dalam bahasa Arab. Kalau kentut yang bunyi kuat tu, perorak gitu bunyi apa?
Dalam bahasa Arab panggil duratun. Perkataan tu pun nampak macam kentut bunyi kuat. Durat gitu. Tu senang cara nak ingat. Kalau kentut yang tak bunyi kat angin saja, fusaun, dia pun bunyi macam angin. Fus-un. Gitu. Tu bahasa Arab yang hebat lah. Gitu. Dia ada beberapa perkataan yang tak ada. Perkataan perempuan tak ada. Kalau biasa bahasa Arab kita berbota marbutoh kat belakang. Kan? Muslim, muslimatun. Mukmin, mukminatun. Tapi ada beberapa perkataan yang tak ada. Ta tu tak yabuh. Dia kekal tanpa ta marbutoh. Contoh, hamil. Sebab orang lelaki tak hamil. Orang perempuan tak hamil. Jadi perkataan tu dia hamil. Dia tak main hamilatun. Hamilatun tu orang yang mengandung perempuan, kita tak panggil tun kat belakang tu. Sebab apa? Sebab tak ada orang lelaki tak ada mengandung. Ada orang lelaki mengandung. Walaupun dia macam lelaki duduk Australia, tak boleh mengandung kok. Sebab dia macam perempuan. Tak, dia tetap lelaki juga. Dengan perkataan haid. Haid. Idun maksud dia orang perempuan yang haid lah. Dia tak ada haidatun, tak ada. Sebab apa? Sebab lelaki tak ada haid. Perempuan memang perempuan yang haid. Jadi dia tak payah beza. Perkataan tu dia tak payah bezakan. Sebab memang perempuan yang ada haid. Ada, lelaki ada haid? Ada, mana ada haid? Kalau ada di lokasi yang sama, darah bentuk yang sama, kita tak panggil dia haid. Panggil dia tak sihat. Hampir cek hospital. Sebab apa ada darah tang ni? Macam tu. Ya Allah, dapatlah kiranya aku mencium bauan syurga sedangkan engkau redha pada aku. Esok di akhirat, madmadah ni adalah kumuk hidung. Panggil, tak, madmadah tu kumuk. Kalau hidung kita panggil istinsyaq. Istinsyaq tu maksud dia masuk ke ayak lah hidung. Ambil ayak, tuang sikit ayak tu, bagi tinggal wushi ya kat tangan, sikit ya, buka hidung, sedut ayak tu. Lepas tu buang balik. Tapi syarat dia apa? Ayak sikit, jangan bau banyak. Bau banyak, klinik kesihatan Pari Buntak. Siapa ajak? Ustaz tu memang ajak kuliah. Nampak tu? Banyak tarik tu, pengsan saja tu. Buang lu ayak, bagi tinggal sikit. Yang tu paling bagus sekali lah. Atau paling kurangnya, ada lebih kurang 7-8 cara. Paling kurangnya, bubuh ayak lah hidung, bersih tu buang, hasil juga pahala istinsyak tu. Jangan basuh atas. Banyak orang basuh atas. Ni apa? Ni casingnya, tak mau. Tak nak basuh ke ICI dalam tu. IC dalam tu nak basuh. Jadi ambil ayak, jangan bawa kat luar tu. Tu apa? Tu basuh tek kucing. Kan kat depan rumah kita ada cik gitu kan. Ambil ayak, bawa kat tangan kita, bawa dalam, basuh. Sebab ni filter kowe. Ayak kowe dia pernah tukar lah 3 bulan sekali bertukar kan. Ni siapa nak tukar? Tak ada siapa tukar. Bulu hidung yang tukar. Bulu hidung tu tujuan dia nak tapih lah. Jadi penapih ni kita duk tak guna nafas tu terlalu banyak. Jadi tapih ni kena cuci 1 hari 5 kali, filter kena tukar. Tapi tak payah panggil wakil kowe, kuku, SK light semua, SK magic tak payah. Ambil bulan hidung, cuci buang. Jadi debu-debu hak ada situ dia dah hilang. Jadi hidup pula lepas tu dia senanglah bersih. Dan kita doa, ya Allah, bagilah hidung aku ni bau syurga esok di akhirat. Syurga ni kalau kita boleh bau lagi jauh, lagi bagus. Contohnya 2000 tahun nak masuk syurga dah bau dah. Okey, bagus ya. Hebat ah. Dekat lagi 500 tahun nak masuk syurga, okey. Dia lebih dekat lagi bagus lah masa dia. Siapa di dunia tapi dia bau syurga. Siapa? Sahabat Nabi. Dia di dunia tapi dia bau syurga. Ingat nama ni, Sayyidina Anas bin Nadar. Dia ni siapa dia? Sahabat Nabi SAW. Nama Sayyidina Anas bin Nadar. Dia tak pergi perang Uhud. Dia ada kelang kabut apa-apa, dia terlepas. Bila dia tak pergi Badar. Bila Uhud mai, dia macam nak balas dendam lah.
Bukanlah macam nak claim balik lah, itu tak dan lah, kali ni aku nak perang lah. Tata masa perang Uhud, first half tu jadi macam kelang kabut. Orang duk lari lah apa, jadi macam nak kalah dan sebagainya. Nampak macam nak menang. Kemudian geng rumah tu turun daripada bawah, jadi orang semua nak lari apa semua dah. Jadi Abu Sufyan, Khalid Al-Walid semua kuasai Bukit Uhud dan perang daripada atas. Orang semua ada yang lari balik jadi kelang kabut. Dia ni Anas bin Nadhr, dia buat apa? Katalah kamera ni Bukit Uhud, dia ke Uhud. Dia jalan. Orang semua lawan arus, dia seorang yang pergi depan. Dia lawan arus, orang balik, dia ke depan. Dia kata kat semua orang, hampa nak pergi mana ni? Jom kita perang. Sebab aku bau syurga dekat Uhud tu, aku bau syurga dia tu. Dan kata para sahabat, kami tengok Anas bin Nadhr lawan macam luar biasa. Pahlawan yang memang tak boleh lawannya. Lawan tok sampai meninggal dunia. Di badan dia ada 70 liang luka. Tombak, pedang, cucuk, muka. Muka ni totally lost. Tak nampak langsung. Siapa pun tak kenal. Semua orang duk cari di kalangan orang yang meninggal ni siapa. Kami tak kenal lah siapa ni. Ada seorang je boleh kenal muka dia. Siapa dia? Adik perempuan dia. Adik perempuan dia mai, dia pengecaman. Kalau kat forensik kan, kat kita di sini, pengecaman jenazah. Dia mai tengok, dia kata, yes, this is my brother. Macam mana hantar? Sebab aku tengok jari dia. Family kami semua memang aku kenal. Ini tangan abang aku. Muka tak boleh. Berapa liang luka? 80 liang luka. Kata saya Sa'ad bin Abi Waqqas, kami yakin ayat minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ada di kalangan orang Islam yang membenarkan janji Allah dan Rasul. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami yakin ayat ni turun pasal Sayyidina Anas bin Nadhr. Kata dalam Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, kalaulah orang tu boleh bau syurga dalam tempoh yang jauh, dia tak masuk lagi tapi dia bau dah, maksudnya dia hebat. Anas bin Nadhr ni dia hebat. Dia bukan merentas masa, bahkan dia merentas alam. Benda tu benda ghaibiyat, benda syurga, benda berada di alam barzakh, alam lain, alam balik dinding, kita tak mati lagi. Tapi dia boleh bau syurga sebab semangat juang dia sangat luar biasa untuk bela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masa ambil wudu, kita doa pada Allah, wahai Allah, bagilah aku pun bau syurga juga. Bagilah aku pun bau syurga juga di akhir esok ni. Maksudnya kalau hidung kita bau syurga, maksudnya kita minta kita masuk syurga lah. Takkan hidung yang masuk syurga. Betul-betul hidung kita duduk dalam syurga, kita duduk dalam neraka. Tak jadi tu. Jadi maksud kita doa, bagilah hidungku masuk syurga. Maksudnya bau syurga. Maksudnya kita masuklah syurga tu. Tu doa ketiga kita ambil wudu, masuk hidung. Kau apa dah? 9 minit. Satu lagi. Menyedut atau isak yang tadilah. Semasa hembus air keluar daripada hidung, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dar. Ya Allah, aku minta lindung pada kamu daripada segala bauan busuk neraka, dari keburukan neraka negeri tempat tinggal. Atau baca doa, Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatika. Ya Allah, jangan kau haramkan pada aku dari mencium bau nikmatmu dan nikmat syurgamu. Roh bila orang mati, bila orang baik-baik ni mati, dia akan naik dalam keadaan wangi. Bila mati kan, roh kita, kalau orang soleh, dia bau wangi. Dan dia akan jumpa orang yang dah lama meninggal, orang baik-baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa meninggal, mak kita, ayah kita, tok kita, siapa-siapa dah meninggal, mereka akan sambut kita. Oi, apa abang, sihat ke? Macam mana jiran kami, macam mana? Macam mana isteri aku, macam mana? Macam mana suami, anak-anak semua, macam mana? Mereka akan tanya laporan terkini. PRN Johor macam mana? Dengar kata ada siapa kot menari seksi depan mereka tu, ada mereka kata apa-apa? Contoh. Mereka akan tanya laporan apa yang berlaku. Dan kita pun boleh jumpa balik. Ayah, mak, Tok Wan, mak ngah, Tok ngah, semua boleh jumpa balik. Cuma orang yang baru meninggal tu, dia akan tanya kat mereka, Pak Langmit mana Pak Langmit? Contoh. Pak Langmit lama dah meninggal. Pak Lang
Pak Lang tak main lah kat kami sini. Tak ada. Oh, tak ada, kami tak pernah jumpa dia. Kami sini, kami semua ada grup WhatsApp, dia tak ada dalam grup. Contoh lah. Maka ketahuilah, Pak Lang ni tak ada dalam syurga. Dia ada dalam neraka Allah Ta'ala. Jadi orang yang dah meninggal, kita boleh jumpa dia balik nanti di akhirat. Semua orang boleh jumpa balik. Jadi tak payah takut mati. Kena takut apa? Takut hidup lepas mati. Kalau hang betul beriman, adik-beradik semua keluarga jadi orang soleh, insya-Allah boleh jumpa balik ke akhirat. Tapi kalau kita tak baik, anak kita meninggal, kita tak boleh jumpa anak-anak kita balik. Jadi dalam riwayat hadis tu, Nabi ada ridha dia. Kemudian Nabi cerita, kalau mayat tu mayat yang dosa, dia busuknya mayat tu, orang timaki tau. Dalam perjalanan yang ni siapa ni busuk sangat ni apa? Orang timaki dia, timarah dia, roh-roh lain pun timarah, bara kat dia. Tak ada siapa yang sambut dia. Sehingga dalam riwayat Nabi SAW ketika baca hadis tu, Sayyidina, siapa rawi saya ingat Abu Hurairah kot. Dia kata, Nabi ambil kain, Nabi tutup mulut, hidung Nabi. Macam seolah-olah bau yang Nabi cerita tu, macam mai kat Nabi ketika tu. Nabi sampai tutup mulut lah. Busuk sangat lah orang tak baik ni. Maksudnya orang tak baik, mati pun dah busuk dah. Bayangkan kalau hak mereka ni, roh ni semua dikumpul dalam neraka dengan panasnya, dengan busuknya. Allah. Jadi kita doa pada Allah supaya masa kita ambil uduk, janganlah hidung aku ni bau benda yang busuk dalam neraka esok ni. Maknanya, minta kita pelihara daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kita baca peringatan bagi habis. Kumur dan sedut ayak ke hidung ni walaupun sunat dalam mazhab kita, tapi jangan kita abaikannya. Kerana faedahnya dari segi kesihatan, pahalanya sangat besar. Lebih-lebih kedua-duanya adalah fardu wuduk dalam mazhab Hambali kerana dia dikira sebagai bahagian muka. Justru tu sayugialah juga kita meraihkan pendapat mazhab Hambali ini supaya selaras dengan qawaid fiqhiyah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar daripada khilaf tu, selisih pendapat ulama itu adalah digalakkan dan disunatkan. Baik. Jadi maknanya dia pesan dekat kita, janganlah kita ambil tak indah berkaitan hidung dengan kumur. Jangan uduk-uduk terus basuh muka terus. Melainkan kawasan banjir, air tak ada ataupun air kena catu dan sebagainya, kita ringkaskan wuduk kita. Hari-hari biasa kalau boleh kita kumur dengan hidung ni, kita jangan tinggal. Kerana kesihatan satu, dan dari segi agama pun sangat dapat kelebihan yang sangat banyak. Jadi insya-Allah nanti kita akan jumpa Ramadan dah tak? Nantilah kalau ada program Ramadan nanti kita jumpa. Kalau tak ada, kita jumpa nanti selamat Hari Raya nantilah. Tak tahulah lockdown ke apa ke. Nanti kita jumpa dalam siri akan datang pula insya-Allah. Baik. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.